الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pada Tuan Imam, para Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa kepada hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan untuk kita sama-sama niat iktikaf semasa kita berada dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah maklum, rumah Allah ini adalah merupakan rumah yang paling mulia di atas permukaan alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana tiba saja ke kota Madinah Al-Munawwarah, mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir bagaimana nak bina satu masjid. Menunjukkan kepada kita masjid ini betapa penting, sehingga masjid ini merupakan menjadi salah satu anggota di dalam kampung, iaitu dikatakan sebagai hati kepada kampung. Sekiranya hati kampung itu baik, masjid tadi baik dan hidup jemaahnya, maka insya-Allah penduduk kampung tadi pun akan turut baik. Sekiranya sebaliknya, masjid tadi dikosong, dibiarkan, tidak dijalankan aktiviti-aktiviti agama di dalam masjid, maka orang kampung di sana turut menyertai kesusahan, turut menimpa berbagai-bagai bala yang Allah Ta'ala turun di dalam kampung tersebut. Maka oleh yang demikian, marilah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita pada malam ini bukan semata-mata kerana sebab kita ni nak mari ke masjid. Ulama kata ramai orang nak mari masjid ni. Bila tuan-tuan masjid daripada minggu lepas lagi, tapi siapa hari ni, siapa malam ni tak boleh mari ke masjid. Ada di kalangan kita ni nak mari ke masjid tahun lepas lagi, dia niat tahun lepas 2018 nak mari masjid, tapi pada hari ini tak boleh mari lagi ke masjid. Macam-macam. Maka tidak cukup setakat kita nak saja. Ulama kata di sana perlu kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada taufik daripada Allah. Kita nak mari masjid ni, kalau tidak ada taufik, kekuatan daripada Allah, kita tidak boleh mari ke masjid walaupun hati kita nak mari sangat. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan bicara tajuk pada malam ini. Saya memilih tajuk berani kerana agama. Kerana kita tengok anak muda kita hari ni berani, cuma kita sayang berani mereka ni diguna untuk perkara dunia. Waktu sayang berani anak muda kita, tetapi berani merepek. Berani anak muda kita, tapi berani panjat mendaki bukit. Allah, kalau orang tanya nak mendaki bukit, nak naik bukit, dia berani. Berapa ribu kaki tuan-tuan?
sehingga 2,000 kaki, 3,000 kaki naik atas bukit. Berani dia. Tapi berani mereka adakah kerana agama? Kita tanya balik. Berani mereka bukan kerana agama, berani kerana nak dapat dunia. Hari ni, inilah ulama kita nasihat pada kita, supaya kita tukar berani kita kepada perkara dunia, supaya berani kita menjadi akhirat, menjadi pahala keberanian kita tadi. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bila mana Sayyidina Umar ni dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda dia bagi tahu kepada baginda, wahai Rasulullah, kenapakah pada hari ini, pada saat ini orang Islam sembunyi keislaman mereka? Mereka tidak sanggup nak bagi tahu pada orang bahawasanya mereka Islam. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak dakwah manusia ini secara terang-terang semasa berada di Mekah? Nabi SAW beritahu Sayyidina Umar, sesungguhnya aku tak boleh terang-terang kepada dakwah kepada Islam ini secara terang-terang di kota Mekah, sebab gangguan begitu banyak. Orang musyrikin senantiasa menyakiti orang Islam, dan orang Islam pada ketika itu yang sudah masuk Islam, mereka sembunyi lagi, tidak mahu bagi tahu kata mereka sudah memeluk Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebahagian besar di kalangan mereka diseksa disebabkan masuknya Islam. Maka Sayyidina Umar ni dia berani, dia berani kerana agama. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku nak isytihar Islam aku ni di kampung-kampung, di pintu-pintu masjid, di Kaabah, dan aku nak pergi tempat orang ramai, nak bagi tahu keislaman aku. Dengan bahawasanya dahulunya aku mengisytiharkan bahawasanya aku ni kafir, aku ni seorang kufur, aku isytihar kekufuran aku di hadapan orang ramai. Hari ni aku sudah masuk Islam, maka aku isytihar keislaman aku di hadapan orang ramai juga. Apa yang berlaku ikut pandang. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia berani. Berani dia nak menegakkan agama, berani dalam kebenaran. Kita hari ni kita berani di dalam kerosakan, berani dalam perkara-perkara batil, berani perkara yang salah kita berani. Sebab itulah pencuri berani hari ni. Dia nak ropok bank, dia berani. Kalau nak kira bahaya tuan-tuan ropok bank, tapi ropok bank berani hari ni. Orang ropok bank, perampok bank. Orang pecah rumah, oh berani. Kalau dia tak berani, tak boleh nak pecah rumah. Hari ni Masya Allah, kita berani ni bukan kerana agama, kita berani kerana nak musnah agama hari ni. Nak merosakkan agama, kita berani. Nak hancurkan agama, kita berani. Tapi orang dulu dia takut nak hancur agama. Orang dulu dia takut, dia berani menegakkan agama, sebarkan agama. Yang ni berani. Orang kita terbalik hari ni. Kita terbalik hari ni. Kita nak punuh agama, yang tu kita seronok sedap. Sebahagian lah. Maka oleh yang demikian, sebab itulah Islam itu datang dengan fitratul Islam, fitrah yang suci, yang bersih. Kerana Islam ini dia mari dengan keadaan bersih, dia terima orang yang bersih. Sebab itulah perbuatan, kelakuan di dalam Islam, ajaran di dalam Islam bersifat bersih, sifat yang tidak menzalimi manusia yang lain, bersih daripada sebarang syirik, bersih daripada sebarang kezaliman, bersih daripada sebarang penipuan. Itulah agama Islam. Itulah dinamakan fitratul Islam. Maka oleh yang demikian, marilah kita nak tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Contohnya dia berani ni, berani kerana agama. Pada suatu hari hijrah ke Madinah, sahabat radhiyallahu taala anhu yang lain hijrah ke Madinah tuan-tuan, semasa menyertai Rasulullah, mereka hijrah secara sembunyi. Ada yang hijrah tengah-tengah malam, ada hijrah siang hari pun ada, tapi siang hari pun dalam keadaan takut, tak bagi tahu pada orang. Tetapi tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab dia hijrah sengaja siang hari dan dia bagi tahu pada orang.
Wahai orang musyriki Mekah, aku nak tinggal kota Mekah ini. Aku nak pergi hijrah bersama Rasulullah di kota Madinah. Dan sesiapa di antara kamu yang tak nak hijrah bersama aku, kamu tunggu selepas daripada ni, kamu akan terima anak-anak kamu menjadi anak yatim. Isteri-isteri kamu menjadi balu dan sebagainya. Maknanya bila orang Islam mari serang, lepas pada ni kota Mekah berat. Sayyidina Umar ni berani, sehingga dalam riwayat mengatakan seorang kafir pun tak berani nak kejar Sayyidina Umar. Dia pergi steady. Sebab apa? Dia sudah yakin bila mana dia pegang Islam, dia letak keberanian dia dengan Islam. Kita hari ni kita berani bersama orang kafir hari ni. Kita takut dengan Islam. Mana dalil kita takut Islam? Orang tanya kita, macam mana kamu dengan Islam? Orang kafir tanya, macam mana kamu dengan orang Islam? Saya dengan orang Islam ni, saya biasa-biasa saja, tak terlalu sokong sangat. Contoh, itu tanda orang panggil takut nak bagi tahu saya ni menyokong Islam. Saya ni semua kaum saya kasih semua. Bangsa apa pun saya kasih semua. Ini salah. Sepatutnya kita kena kata saya paling sayang sekali bangsa Islam, bangsa Melayu, bangsa beragama Islam. Inilah paling yang saya sayang. Tapi kita tak berani nak bagi tahu kita sayang pada Islam. Tapi yang kita berani, kita nak suruh orang nampak kita ni sokong Yahudi. Yang tu kita berani. Nak nampak kita ni menyembelahi orang-orang musyrik. Yang tu kita berani. Sebab itulah pada hari ni saya nak bawa keberanian kita ni, bukan, jangan kita letak selain daripada tempat yang sebenar. Kita letak pada tempat, bukan pada tempat yang sebenar. Berani kita, boros kita, begitu tak? Boros kita hari ni. Kita boros, tapi bak pakaian kita, kita boros bak makan minum kita, kita boros bak kenderaan kita. Kita tidak boros dengan agama. Tu yang tu masalah juga. Dalam agama Islam, dia seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sirah mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia boros dengan agama. Mana dalil boros dengan agama? Kalau ada telaga-telaga perigi di Madinah dahulu yang dikuasai oleh orang kafir, Sayyidina Abu Bakar dia fikir bagaimana dia nak beli telaga tadi, nak beli perigi tadi, supaya orang lain dapat manfaat sama-sama secara percuma dapat air. Selagi mana perigi tadi dikuasai oleh orang Yahudi, dia akan jual begitu tinggi harganya, begitu mahal harganya air tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar ni dia boros. Walaupun orang Yahudi nak jual mahal, dia sanggup beli dengan harga yang mahal. Tetapi untuk diri dia, dia pakai baju tampar saja. Untuk diri Abu Bakar cukup sederhana, cukup dhaif. Tapi untuk orang Islam dia sanggup berpuluh-puluh ribu dinar sekalipun dia sanggup. Hari ni kita sanggup beli pakaian kita 300-400 kita sanggup. Tapi nak sedekah RM2 payah. Dia terbalik kita hari ni. Kalau orang tu minta sedekah kecil RM10 boleh? Nak buat benda banyak ni. Dia tanya, banyak? RM10 nak buat benda banyak. Pakaian kita selipar saja 200-300 setengah ni. Kasut 200-300 murah. Hak kita murah. Nak sedekah ke jalan Allah, infak ke jalan Allah, RM10 mahal. Ni sebab itu kita nak bawa cara ni. Orang panggil cara pemikiran yang betul seperti mana Islam suruh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Sayyidina Umar Al-Khattab ni sehingga dia berani, sangat berani dia ni, sehingga Rasulullah bagi tahu. Sayyidina Umar Al-Khattab lah dinamakan Sayyidina Umar Al-Faruq. Al-Faruq ni dia boleh beza, dia berani, dia maknanya kalau dengan kebatilan dia nak menolak setolak-tolaknya, sebenci-bencinya. Kalau dengan kebenaran dia berani dengan seberani-berani. Mana sebab itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Sayyidina Umar sebagai Sayyidina Umar Al-Faruq. Al-Faruq ni dia dapat
beza sangat. Kita hari ni atas pagar kita. Ana, kalau tanya mak mu sayang dak orang Islam, sayang. Orang kafir, silap-silap dia nak kata sayang juga. Atas pagar. Sehingga tak nampak kita hari ni, orang ni dia belah mana ni? Tak nampak belah kafir ke belah Islam, tak nampak kita. Sebab itulah kita tak boleh panggil Al-Faruq, tak boleh. Orang panggil bolok sagu. Duduk dengan orang kafir macam dengan orang kafir pula. Duduk dengan orang Islam nampak macam dengan orang Islam pula. Orang panggil Al-Faruq, tak boleh pada kita. Sama juga dengan bab pakaian. Kalau kita pakaian kita hari ni, kalau kita pakai betul tak? Orang tukar ingat Mak Saleh mana ni? Pernah berlaku. Oh, rupanya Pak Said. Pak Said sebelah rumah pakai macam Mak Saleh pakai. Tukar dengan Mak Saleh. Ni orang panggil Al-Faruq macam mana kita? Bab pakaian pun kita minat. Makna kalau kita tiru ni sebiji orang Yahudi punya pakaian, kita boleh tiru. Tapi ramai mana berani boleh tiru cara pakaian Nabi, hak tu tak berani. Ayat tu. Nak tiru pakaian Nabi ni tak berani. Nak pakai jubah tak berani. Tak berani pula ke? Bab agama ni takut kita. Nak suruh bang tak berani. Tapi Allah, mak, esok kita jogging. Jauh mana esok? Jogging boleh 6 km sudah. Awak apa tak 10 km? Dia tanya pula nak 10 dia. Berani. Esok kita naik bukit tinggi sikit esok, panjat bangunan esok. Berani. Tapi nak suruh bang, nak suruh baca Quran, nak suruh buat perkara agama ni tak berani. Ni nak ayatnya lemah kita hari ni. Ni satu. Kita berani dengan anak-anak kita dengan perkara dunia, betul tak? Anak kita ni malah pergi tuition, malah pergi ke kelas tuition, malah pergi ke kedai, malah pergi berjoging, malah pergi ke mana? Bersia-sia mana-mana lah bab perkara dunia ni. Kita marah anak kita berani. Tapi anak kita tak semayang, kita tak berani nak marah. Anak kita tak mengaji Quran, kita tak berani nak marah. Tapi kalau anak kita tak pergi Langkawi dengan kita marah. Contohlah kita nak pergi bersia ke Langkawi, nak pergi jalan Langkawi. Tiba-tiba anak kita seorang kata, ayah kita tak mau pergi, marah ayah. Tapi anak kita tak semayang, kita tak marah. Sebab itulah hari ni kita nak marah ni. Anak kita tak semayang, anak kita cuai agama, kita kena marah. Kita hari ni terbalik, anak kita tak makan nasi, marah. Mak, apa tak ada makan nasi ni? Pukul 2 ni, marah anak. Dia tak tanya, apa mak mudah semayang ni lewat? Tak makan nasi, kena marah. Ni dia jadi terbalik, dia jadi tak semayang, tak marah. Sedih kita pada anak-anak kita hari ni. Kita sedih. Saya sendiri nak cakap untuk saya ni. Sebab itulah ahli ulama kata kita belajar ilmu agama, saya sendiri yang mengajar ni, ibarat seperti mana kita pegang cermin. Saya ada cermin, tuan-tuan ada cermin. Cermin ni tuan-tuan nak suluh orang ke suluh kita? Kalau hak kita ada lah. Setakat ni kita tengok orang dok pegang cermin ni, dia suluh diri dia dah, tak dok suluh orang. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu agama, kita ada cermin, kita pergi suluh orang, salah. Hari ni kita banyak ilmu lah, betul. Kita dapat ilmu, kita ambil cermin suluh orang. Mak, cuba tengok mata mu belok. Mak, cuba tengok hidung mu belok. Dia tengok kira itu. Duk suluh hidung orang. Hidung kita ni sebelah dah tak ada. Sebab itulah ahli ulama kata ilmu agama boleh kesan diri kita. Kurang kat mana diri kita ni, kita tengok dengan cermin. Kita tengok dengan sinaran ilmu. Kita tengok dengan suluhan ilmu. Ni tidak, kita suluh juga, suluh orang. Ilmu ada ni, kita tak suluh orang. Oleh yang demikian, sebab itulah kita mari pada malam ini nak tengok perkongsian perkara ini. Hari ni kita sedih, anak kita sedih ni sebab apa? Kita dok sedih siang malam, ayah ni tak makan, tak tidur. Sedih ayah, orang mari temu dengan seorang ayah. Kenapa pak mak mu sedih? Pak mak kata sedih ni sebab budak ni tak lulus periksa PMR. Sebab SPM tak lepas, sedih kita. Sedih. Mari orang lain pula tanya, seorang keluarga yang lain pula tanya, kenapa Pak Said sedih? Pak Said kata, ayah anak saya tak dapat kerja. Sedih, tak dapat kerja. Yang ni anak saya tak naik pangkat. Sedih, tak naik pangkat. Anak saya
gaji tak naik, gaji murah, sedih. Kita sedih anak kita gaji murah. Tapi ramai mana kita sedih anak kita tak pandai sembahyang, anak kita tak pandai baca Quran, kita sedih tak? Dah. Ya tu, tak ada siapa sedih ya tu. Tak pandai tak apa, dia kata masa tua-tua 60 lepas pecen dia pandai tu. Tu bab agama masa pecen lalu. Bab fardu ain anak kita tak lepas, tak apa, 60 sikit lagi dia pandai lah fardu ain. Tengok kita 60 lalu, bab agama ni 60. Kita nampak umur 60 baru nak ambil agama. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena Allah dulu. Maka ulama kata mula-mula kita hidup atas dunia ni, mula-mula sekali kena ambil agama dulu. Sebab itulah mana dalil agama? Allahu akbar, Allahu akbar. Cuta bayi dilahirkan orang mana seorang bapa azan di telinga bayi. Tidak ada lagi seorang bapa buat nyanyi lagu Hindustan, tak ada. Mana bayi baru lahir main nak nyanyi Hindustan sekali di telinga? Ada. Sebab bukan dunia nak bagi tahu. Nabi kata anak kamu ni, nak berjaya anak kamu ni, kena mula-mula sekali agama. Saya minta maaf lah, saya cakap ni umum. Orang kita ni ambil agama dah pun duduk ragu lagi. Mana dalil ragu? Contohnya anak kita seorang hafiz, ambil dah tu, kita yakin dah patutnya dah. Dah, ia tanya lagi, macam mana anak saya ni, dia berasa tak cerah lagi dah. Macam mana anak-anak saya ni nak dapat SPM? Sebab apa dia lagu tu? Bagus SPM ni tuan-tuan, saya tak larang orang ada SPM sama pengajian yang tinggi, teruslah. Tapi jangan kita tak yakin dengan hafiz tu saja, tak yakin apa. Seolah-olah kalau hafiz saja ni tak jadi lagi, tak boleh nak makan lagi anak aku ni. Kena ada yang lain juga. Agama ni kita tindang yang lain baru sedap anak kita. Kalau agama semata-mata tak sedap. Tak sedap. Kalau anakmu belajar tahfiz saja, tak belajar dunia, tak sedap, anakmu tak sedap. Kita kira tak berjaya lagi anak kita. Ni sebab apa tak berjaya? Sebab kita tak yakin. Hari ni sebab itulah muslimin dan muslimat, orang Yahudi ni Allah, dia mari dengan rupa dunia. Yahudi ni dia ajar manusia ni supaya kita cinta dengan dunia. Sebab itulah tak heran kita hari ni, kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam agama sekalipun, kita masih berpaut dengan dunia. Hari ni hari-hari dengan dunia. Tak ada beza kita hari ni di segi percakapan tak? Percakapan kita dengan orang Yahudi di segi dunia tak ada beza. Mana? Orang Yahudi bercakap pasal nak naikkan ekonomi, kita cakap juga. Orang Yahudi fikir bagaimana nak dapat pitih banyak, nak kumpul harta yang banyak, kita orang Islam duk cakap perkara tadi juga. Orang Yahudi bercakap bagaimana kita nak gagah tubuh. Kita nak cakap kau tu. Sebab itu anak orang Islam ini, kita gagah kita. Kerana dunia, gagah kita mana? Ni, pergi tempat pertandingan body tak? Gagah tunjuk body, tayar body. Siapa dia asah perkara ni? Orang Yahudi. Orang Islam ikut juga, tayar body. Tapi kalau nampak tu gagah lah, silat-silat nak semaya subuh 2 rakaat pun payah. Kalau time pertandingan tunjuk body, insya-Allah 2 jam, insya-Allah boleh 2 jam. Tapi nak mari sembahyang subuh 10 minit pun kadang-kadang payah. Sebab apa? Gagah kita ni, gagah ikut Yahudi. Gagah kita. Gaya kita hari ni, gaya hidup pun gaya Yahudi. Kalau orang pilih kata, mau nak mana hidup gaya Rasulullah dengan gaya Yahudi, kita sedap Yahudi kak. Mana dalilnya? Kita tanya, mak, aku dua kamu. Mu nak pakai mana? Mu sedap mana? Pakai topi dengan pakai kepiah. Saya seramai orang pilih topi. Sebab apa? Topi ni dia boleh pergi belakang tuan-tuan. Nak pergi masuk wayang, pakai topi boleh. Nak pergi kelab malam, pakai topi dia boleh pergi. Nak masuk masjid pun, silat-silat boleh pakai lagi topi setengahnya. Dia boleh pergi belakang topi ni. Nak rempik, pakai topi boleh. Tapi nak pakai piyah, nak rempik ni kena fikir 4 kali. Mak, mari kita rempik malam ni. Nanti dulu aku kena buang piyah dulu. Dia kena buang piyah ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia beza dua tu. Ulama kata piyah ni adalah pakaian orang soleh. Sebab dia tak belaga dengan perkara tadi. Dia tak boleh nak pergi. Sebab itulah kata kita nak pergi main nombor ekor tak? Mak, kita main nombor ekor lah ni. Tapi piyah mu jangan buang piyah.
Serban pun jangan buang. Mak kata tak boleh, aku nak buang dulu serban klik buang dulu. Jadi tempat nombor ekor, tempat judi ni dia kena buang ni sebab pakaian orang soleh. Tapi kalau topi, dia bukan pakaian orang soleh. Sebab itulah Habib Umar tak pakai topi. Saya dah sebut semua dah. Habib Umar tak ada. Saya tak pernah tengok Habib Umar pakai topi. Imam Syafi'i tak pakai topi. Imam Malik tak pakai topi. Kalau nak ayat pakai topi lah, tak ada. Tapi kalau kita tanya fatwa, fatwa harus semua. Tu fatwa. Tapi kita kena tengok ulama mana pakai topi. Tak ada. Sebab itulah orang panggil. Tapi kita ini kita bergaya, kita pakai topi ni berasa kena, berasa sedap. Betul tak? Sedap duduk belah-belah isap rokok, duduk sedap. Tapi kalau kita pakai piah, Allah berasa tak sedap. Begitu juga kita pergi makan nasi, pergi masuk kedai lah, masuk kedai ini. Kita pergi masuk kedai, kita tak berani nak makan dengan tangan, tak berani, takut. Takut orang kata, ni darat ni bawa ni. Ni popok darat tu makan dengan tangan. Jadi kita nak hilang darat kita, takut orang kata kita ni orang darat dok reti. Kena pakai dengan garpu. Garpu tu nampak comel gaya. Tapi saya nak tanya, gaya comel, saya nak tanya orang makan nasi dengan garpu ada pahala ke tak? Pahala dia makan nasi sunnah cukup ke tak? Tak cukup sunnah. Dia boleh sunnah bismillah saja. Tapi sunnah yang lain dia tak boleh kerana dia tinggal tangan. Rasulullah tak makan dengan garpu. Tapi cuba tanya kita balik, kita takut ke tak? Kita takut nak makan dengan tangan, masuklah kedai. Takut orang takut orang kata. Tu dia. Sebab itu kita makan nasi, kita masuk kedai. Hari ni garpu tuan-tuan kita sanggup beli daripada England beli. Mana daripada sanggup berapa garpu sekali dengan sudu tu. Satu sepasang tu sampai 30-40 ringgit pun ada. Sanggup beli hok cara Yahudi. Sebab itulah saya nak bagi tahu pada hari ni untuk saya sendirilah. Cuba kita tanya diri kita, produk apakah yang kita tak beli hok orang kafir buat? Bukan nak tanya orang lain lah, tanya diri saya sendiri. Produk apa hok orang kafir buat kita tak beli? Cuba kita tanya. Jawapan dia, kita beli belaka. Ikut orang kafir buat kita beli. Nak ayat tu secara umum lah, dia ada produk tu molek. Tapi hok tak molek pun banyak orang kafir. Mana? Orang kafir buat seluar pendek, orang Islam beli. Patut orang seluar pendek ni orang kafir je beli. Tapi kita beli. Orang kafir buat baju hok nampak pusat, kita beli. Orang kafir buat seluar hok nampak peha, koyok-koyok di peha, kita beli. Kita beli. Tapi kita tanya balik, pakaian hok sunnah Nabi tinggal produk-produk sunnah, pemakanan sunnah, banyak mana kita tinggal tu. Banyak kita tinggal produk sunnah ni. Tapi orang kafir buat kita tunggu. Lambat lagi nak keluar, dok tunggu ni. Tak sabar nak beli orang kafir buat. Produk sunnah tak ada lagi orang tunggu. Tak ada lagi. Kalau ada, tak ada sudah. Yang mai hok tu yang mudah ya. Kepiah ada tak apa, tak ada sudah. Allah, tapi kalau topi tak ada susah hati. Dia begitu. Seluar jin tak ada susah kita. Sepupayuh nak hidup atas dunia ni. Seluar jin tak ada, tak boleh nak hidup. Tapi kalau jubah tak ada, ikut anda, tak apa. Sebab itulah saya nak ajak pada para jemaah sekalian, hari ni kita kena berani pakai yang sunnah. Sekarang ni silap, orang kita ni silap. Dia kata, ustaz pakai yang kopiah jubah ni ustaz ya. Dah. Pakaian jubah serban semua sekali ni pakaian sunnah Nabi Rasulullah, sunnah Nabi Sayyidina Rasulullah, bukan pakaian orang alim saja. Tapi kita takut nak pakai. Mari takut orang kata. Dia mari. Tapi kalau kita pakai hok yang Yahudi, orang kata pun kita sedap. Kita sedap tak apa, orang nak kata pun biar. Dia kata. Tapi sama juga saya nak bagi tahu. Kita mari semayang masjid sebab apa? Orang takut nak mari semayang masjid ni. Mari semayang jemaah nak buat benda yang baik ni, takut sebab apa? Kita hari ni kita takut. Kita takut orang tak nampak semayang kita tak betul. Bila kita baca Quran, kita takut orang tegur kita, tak betul baca Quran. Kita takut. Kita takut buat semayang ni. Dan kita marah pada orang kalau orang tegur. Mak, aku nak tegur mu sikit, mu semayang ni ada tak betul sikit ni. Aku nak tegur mu sikit. Semayangmu ni ada tak betul sikit. Tuan-tuan kalau tegur begini,
pakai tak cakap dia marah kita dah sebulan marah kita. Sebab apa? Orang betul sembahyang kita marah. Mak, saya tengok awak ni ada sikit tu kat kaki tu ada hitam sikit. Oh, marah kita. Orang betul tomak nino kita dalam sembahyang. Mak, aku nampak mu sembahyang ni tak ada tomak nino. Oh, macam awak pandai sangat. Marah. Oh, mak, aku nampak mu iktidal sami Allahu liman hamidah, tanggamu hayung banyak itu. Kata kalau boleh sami Allahu liman hamidah, tangan jangan hayung. Dia hayung banyak kan? Bila hayung banyak batal lah sembahyang, boleh jadi batal. Oh, marah. Tapi dengan perkara dunia kita tak marah. Kata, mak, saya nampak baju awak ni ada kotor sikit. Terima kasih. Ini tak apa perkara dunia. Saya nampak baju awak ada koyak sikit. Terima kasih. Pergi kat pintu kereta. Saya nampak pintu kereta awak ada kemik sikit tu. Ada macam cala sikit. Terima kasih. Tak marah. Allah, terima kasihlah banyak-banyak. Dia marah. Dia tak marah. Tapi kalau betul sembahyang dia marah. Sebab apa kita marah? Ulama kata kita tak tahu hakikat agama. Sedangkan agama dengan kereta, agama dengan benda yang kita miliki, lagi maha agama lagi. Mana dalil maha agama? Saya nak bagi contoh. Maha dalil agama tak? Saya nak bagi satu contoh. Orang paling kaya siapa dia? Korun. Korun paling kaya lah. Bagi contoh paling mudah. Korun ni orang paling kaya. Sebab apa korun dia tak boleh amal agama dalam hidup dia? Patutnya orang kaya ni kalau agama tu murah, dia boleh beli agama dengan duit dia, dengan harta dia, dengan pangkat dia, dia mengatasilah sebab agama murah. Tapi dak agama mahal. Orang yang kaya, orang yang berpangkat, Allah Ta'ala tak bagi agama sebab agama ni mahal. Tapi kita tak rasa mahal. Agama Tuhan bagi kita ni biasa. Ada setengah kita tu, ni saya terima live live FB. Dia cakap saya ni nak pilih agama lain. Dia action sedap pula, cakap sedap. Saya ni, ini pilihan muktamad saya. Kalau tuan-tuan dengar apa dengar, ada lah. Ini pilihan muktamad saya. Suka main pilih tukar agama anak muda kita hari ni. Sebab apa? Dia tidak tahu nilai agama. Sebab apa? Celek-celek hari ni orang bercakap dunia. Celek-celek mata orang bercakap pasal tanah. Celek-celek mata orang cakap pasal pitih. Sebab itulah kita jarang kita dengar bab agama. Kalau mari agama dengan agama pun kita mari dalam keadaan patah tekok. Ulama kata patah tekok ni tuan-tuan. Tidurlah. Tekok kita ni jadi kolek-kolek. Tak gagah dah. Sebab apa tak gagah? Kita bagi pada agama ni masa kita 24 jam, 12 jam kita bagi kepada dunia. Setengah jam ya pada agama. Lepas tu setengah jam tu kita penat dah, kita letih dah. Dia mula mari nak tidur, mari nak rehat masa tu. Sebab itulah kita hari ni payah nak dapat ilmu. Kita guna untuk agama setengah jam. Kemudian dalam setengah jam tu pula dengar mengatuk, dengar lenguh urat cukup lekat dalam tu. Ada belaka. Tapi waktu kerja dunia 12 jam tak lengah, sedap. Tak lengah. Lengah tapi tak berasa lengah. Allah kalau duduk dalam majlis ilmu baru 10 minit. Rasa lengah pinggang malam ni. Mari. Lengah pinggang mari. Tadi balik-balik ada dia naik bukit tadi. 2 jam setengah dia duduk atas bukit. Tak ada lengah. Sedap bersukaria. Tu dia. Maka sebab itulah saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Kita ambil berkat hadis Nabi. Satu hadis ni. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, setelah ahli syurga memasuki syurga, mereka tidak akan menyesal atas apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka. Mereka tidak menyesal satu saat pun semasa dia hidup di atas dunia ni. Mereka tidak menyesal kecuali satu saat masa yang berlalu dia tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk dalam syurga ni dia tidak menyesal. Dia duduk di atas dunia dia tak menyesal. Tapi satu masa yang dia menyesal sekali, satu masa yang berlalu ke atasnya, berlalu tanpa mengingati Allah, tanpa menyebut nama Allah. Yang ni duduk menyesal ni, masuklah syurga. Allah menyesalnya aku, patutnya aku ingat pada Tuhan, patutnya aku ingat pada Allah. Tapi masa tu aku lupa pada Allah, duduk menyesal yang tu.
Cuba kita tengok menyesal kalau orang buat buruk lagi. Buat buruk, menyesal lagi. Tadi dia duduk masa kosong je tu. Menyesal bukan main lah. Itu dia. Maka oleh yang demikian, sebab itulah kita usahalah supaya kita ni tidak tergolong di kalangan orang yang menyesal di akhirat. Lebih-lebih lagi orang yang masuk syurga ni, Nabi kata orang yang masuk syurga ni masih lagi menyesal lagi. Menyesal macam mana? Dia menyesal lagi, tak puas hati lagi. Sebab syurga hok dia nak sebenarnya tak dapat. Dia dapat syurga yang rendah. Dia mari lagi, wasa Allah sayang sungguh. Orang masuk syurga dah tu. Cuba terang kita bayang orang tak masuk syurga. Yang tak masuk syurga tak payah cakap dah. Penyesalan yang teramat sangat. Maka marilah kita ubahlah cara hidup kita, gaya hidup kita ni, ambil gaya Nabi. Biar kita ni, ulama kata kita rasa seronok cara Nabi ni. Hok Nabi buat mereka awalnya memanglah kita mari tak seronok, tapi tuan-tuan bila lama-lama kita buat cara sunnah Nabi ni, dia mari berasa sedap cara sunnah Nabi ni. Dia mari. Sebab apa? Kita didik daripada awal. Tapi kalau daripada awal seluar pendek dah, ia tak sedap dah lah sunnah Nabi. Sebab apa? Daripada darjah 1, darjah 2 seluar pendek dah. Mari siapa tua sikit lagi, nak tengok sunnah Nabi ni berat. Sebab apa? Daripada kecil dah main seluar pendek dah. Orang pakai tudung sama juga. Sebab itulah pakai tudung. Budak kecil ni tak payah suruh lagi pakai tudung. Ada orang kata, budak-budak kecil ni tak payah, dia tidak ada dosa, tak payah pakai tudung budak kecil. Tapi tuan-tuan, apa hikmahnya kalau kita suruh budak kecil pakai tudung? Hikmah dia paling kurang dia berasa sayang dengan tudung. Siapa ketua, aku ni berasa adik ni duduk kecil-kecil lagi, adik pakai tudung, dia mari sayang dengan tudung. Tapi kalau kecil-kecil, kita kata biarlah budak ni kecil lagi, tak payah pakai tudung lepas rambut Siapa umur 12, tak apa kecil lagi. Siapa 15, tak apalah, dia mari 20 nak pakai tudung, panah lah. Panah ayah pakai tudung ayah. Sebab apa? Umur 15 baru nak start pakai tudung. Semayang sama juga. Ni dak orang kita ni dia suruh semayang bila? Lepas darjah 6 baru nak suruh semayang. Dak. Dalam syariat ni dia suruh semayang umur 7 tahun. Sebab apa? Supaya kita biasa dengan semayang. Budak tadi biasa dengan semayang, masa umur 12, masa dia balik, dia sedap dah dengan semayang. Ni dak. Masa dia balik itulah kita baru nak suruh dia semayang. Sedap tak ada. Dia tidak ada seronok. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ambillah kesempatan yang ada pada hari ini. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang berani. Sayyidina Rasulullah sendiri orang yang berani. Mana dalil Sayyidina Rasulullah dia berani? Bila mana di dalam peperangan, Rasulullah lah orang duduk di barisan hadapan sekali. Kalau ada Rasulullah di dalam peperangan tadi, Rasulullah lah duduk depan sekali. Pernah satu hari Rasulullah berehat di bawah pokok. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Kemudian pedang Rasulullah gantung pada satu pokok kayu, digantung. Tengah duk rehat ni, orang Yahudi mari bawa pedang yang tajam hunus kepada Rasulullah, hunus pedang. Ya Rasulullah, pedang ni tuan-tuan, Rasulullah duk bagi. Pedang Rasulullah tidak ada di tangan, duk gantung di pokok. Jawapan dia, tak ada peluang nak bangun dah. Macam kita celek-celek nampak pedang dah atas kepala kita. Allah padanglah. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu takut tak pada aku? Rasulullah kata, aku tidak takut kepada kamu. Apakah yang menyebabkan kamu tidak takut pada aku? Dia tanya, sebab apa yang kamu tak takut? Orang lain ni kalau letak pedang macam ni, pedang tajam macam ni, jawapannya orang lain takut. Hari ni bila-bila masa aku nak bunuhmu boleh. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak pacung kepala kamu boleh bila-bila masa, sebab ada peluang. Sahabat yang lain semua tinggal pergi berperang. Rasulullah dia berehat sekejap. Ini cerita. Kemudian Rasulullah kata, kamu nak tahu tak sebab apa aku tidak takut pada kamu? Ya, aku nak tahu. Dia tu, sebab aku tidak takut kepada kamu, sebab aku berpegang hanya Allah sahaja yang bersamaku. Tidak ada orang lain yang boleh menghalang kamu daripada membunuh aku kecuali Allah. Allah lah yang menyebabkan aku jadi berani dengan kamu. Aku tak takut dengan pedang kamu, sebab Allah ada dalam hati aku. Sebab itulah muslimin dan muslimat hari ini, kita sebab apa kita takut pada orang kafir?
Sebab Allah tidak ada dalam hati kita. Allah ni duk di mulut je. Allah duk di mulut banyak. Macam burung tiung. Assalamualaikum. Baca ayat kursi boleh. Tapi nak duk dalam hati ni payah. Sebab itulah kalau orang kafir cakap, kita dengar orang kafir cakap, hok Nabi cakap, buat lebih kurang je. Sebab kita tak ada dalam hati kita takut pada Nabi, takut pada Allah, kasih pada Allah, kasih pada Nabi. Sebab itulah hari ni payah nak bersatu orang Islam hari ni. Sebab dalam hati masing-masing tidak ada ketakutan selain daripada Allah. Maksudnya mereka takut selain daripada Allah. Allah Ta'ala, mereka hanya takut di mulut je. Maka di sinilah kita nak usaha, nak usaha supaya hati kita ni penuh dengan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana takut dengan Allah? Takut dengan Allah ni, kita duduklah di mana-mana pun, kita berani sebut kebenaran Islam, kita berani mempertahankan Islam. Ini orang panggil orang yang ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak ada Allah? Siang malam kita dengar dunia. Payah. Ulama kata kita nak datang sifat Allah supaya Allah duduk dalam hati kita. Tapi 24 jam kita guna untuk Allah sejam je. 23 jam untuk perkara dunia. Buat ni saya tengok, kita tengoklah kata untuk persiapan saya sendiri. Kadang-kadang kita cakap betul lah. Kita kata akhirat ni, benda agama ni, dia tak halang kita buat dunia, dia tak halang. Ada orang ni dia kata siang hari kita buat kerja dunia, malam hari kita buat kerja hak Allah pula. Contohlah, kalau siang hari kita buat rumah, malam hari kita buat pula ibadat pada dengan Allah lah pula. Hak dunia tinggallah dulu sebab malang dah ni. Saya nak tanya balik, tanya diri saya sendirilah. Betul dah kita buat siang hari untuk dunia, malam hari untuk Allah. Kita tanya balik diri kita, banyak mana kita buat untuk Allah dengan hak dunia ni? Hak dunia 12 jam kita faham. 12 jam untuk dunia. Untuk Allah setengah jam 40 minit, ya lek malang je. Tapi kita kata alhamdulillah dah, saya boleh buat dua-dua dah, dia kata. Mana hak dunia pun boleh, hak akhirat pun boleh. Ya, tapi akhirat setengah jam. Hak dunia 12 jam terang-terang panas. Hak akhirat ni hak teduh-teduh kita nak. Hak ada ekor. Hak perkara dunia tak ada ekor pun semangat, tak apa, tak ada ekor tak apa. Sehat dia tu, sehat perlu. Kalau akhirat nak ekor lalu, mari setengah jam je tapi nak ekor. Ni kita nak mudah. Sebab itulah pada hari ni kita tahu dah. Nabi kata, kamu sudah tahu kamu nak pergi akhirat lama mana. Tapi persiapan kita untuk akhirat 2 jam ya sehari. Dalam 2 jam tu pula duk ingat benda lain lagi. Allahu Akbar dalam sembahyang. Nak beli ikan pul malam ni. Nak makan kedai mana malam ni. Nak minum air apa malam ni. Dalam sembahyang hok 2 jam tadi tu pun duk sebut dunia lagi dalam ibadah. Jadi ulama kata hari ni kita kena tipu dah kita ni. Kita nampak je kita buat kerja dua-dua. Dunia kita buat, akhirat kita buat. Dunia kita buat, akhirat kita buat. Sama juga. Hari ni orang kata, dia atas salah ustaz tu cakap tu. Dunia kita kena belajar juga, kita kena ambil dunia. Quran pun sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggal habuan kamu dengan dunia. Jangan kamu lupa habuan kamu dengan perkara dunia. Jangan kamu ambil akhirat seumur pun tak boleh juga. Sebab pula Quran sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa nasib kau, bahagian engkau di dunia. Tapi hari ni kita kena tipu. Mula-mula Quran sebut begitu. Quran suruh tuan-tuan daripada ayat tadi, Quran suruh buat akhirat lebih, dunia sikit. Tapi hari ni kita buat dunia banyak, akhirat sikit. Betul dah kita buat dua-dua. Tapi kita banyak dunia, akhirat kita buat sikit. Tu. Baca Quran hari ni. Baca Quran betul. Alhamdulillah dah dia tu ustaz, kita boleh baca Quran hari-hari. Tapi baca Quran semuka ya sehari. Baca surat khabar 40 muka. Tu. Ya tak, alhamdulillah dalam hidup ni kita dang belaka saya. Surat khabar boleh baca, Quran boleh baca. Tanya balik, banyak mana surat khabar dengan Quran? Banyak mana? Kita mengupak orang dengan kita berzikir, banyak mana? Kita banyak mengupak orang hari ni.
Akhir sekali tak sempat zikir. Sebab apa? Duk sibuk mengupak orang. Dia kata tak sempat nak berzikir hari ni, duk mengupak orang. Biar kita tukar hari ni. Aku ni tak sempat nak mengupak pada orang hari ni. Aku tak sempat dah nak mengupak. Sebab apa? Aku nak berzikir pada Allah. Aku tak sempat, tak ada masa aku nak mengupak pada orang. Sebab apa? Aku sibuk dengan zikir, aku sibuk dengan baca Quran. Tak, kita terbalik. Aku tak sempat nak baca Quran sebab duk gaduh pasal orang. Duk cara hok tepi kaya orang. Hok tu dia terbalik. Hari ni biar kita ibadat ni, buat apa lama aku tak nampak duk tawakal. Dia tak ada masa dah kita ni ibadat lah, banyak sibuk dah ibadat. Tak ada masa dah nak duk tawakal ni. Tak ada masa dah. Biar nampak lagu tu. Ni dah. Dia kata, tak tahu nak buat apa hari ni. Ada orang Islam kita cakap begitu. Mari duk tawakal tak tahu nak buat apa. Tak boleh kita cakap macam tu. Kita aktiviti agama Nabi tinggal banyak mana pada kita. Kita sebagai orang Islam tak boleh. Tidak sewajar cakap, aku tak tahu nak buat apa hari ni. Tidak patut keluar daripada mulut Islam, aku tak tahu nak buat apa hari ni. Tak ada. Kalau kita cakap juga begitu, sama dengan orang yang bukan Islam. Sama. Oh Islam ya duk tawakal juga, bukan Islam. Kita duk tawakal juga. Dia. Sebab itulah saya nak bawa hari ni amalan kita lah. Kita tak masa kita. Masa kita ni ulama kata kita guna untuk akhirat ni lebih-lebih. Sebab itulah saya penuh. Satu lagi cerita saya pernah dengar sendiri dari telinga saya lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah, ni sebagai iktibar pengajaran untuk kita. Kita hantar anak kita mengaji agama, kita hantar anak kita mengaji dunia. Tak apalah, dia cakap macam mana. Dia kata biarlah budak-budak ni belajar agama lepas-lepas sikit-sikit fardu ain. Mana belajar gitu-gitu. Kalau kita tanya orang pun kita, "Pak cik dulu belajar agama macam?" "Belajar sekadar ya gitu-gitu." Dia gitu. Tapi bab dunia, dia tak jawab itu. "Pak cik London, UK, pak cik pergi belaka." Dia tak kata, "Pak cik belajar dunia ni sekadar ya." Tak. Pas UK 10 tahun, di London 10 tahun, bab agama. Pak cik dengar gitu ya, bla-bla tidur. Dia buat gitu. Anak kita ni, anak pak cik ni ambil agama ustaz, tapi ambil lepas-lepas fardu ain gitu. Dia main gitu. Bab dunia 30 tahun habis masuk untuk mengaji dunia. Tu kita kena tanya gitu lah. Sebab itulah perkara ni semua sekali ni akan disoal pada kita di akhirat. Sebab itulah kita dengan perkara lepas tu sikit lagi kita marah pada anak kita. Anak kita ni kenapa malas semayang, kenapa tak dengar bercakap ibu bapa? Ya, betul lah dia tak dengar. Sebab kita lebih anak kita pada dunia. Dia tak reti pada ibu bapa. Dia tak reti taat pada orang tua. Dia tak reti menghormati orang tua. Sebab kita hari-hari suruh dia belajar dunia 20-30 tahun habis dengan masa dunia. Lepas tu kita nak suruh anak kita soleh. Tu payah. Ya Allah, jadikanlah anakku alim ulama. Alim ulama macam mana dunia 30 tahun kita bagi pengajian. Untuk dunia, untuk agama ni kita pergi hantar ustaz-ustaz. Masa anak kita peceng dah. Kalau peceng sikit lagi dia ngaji fardu ain dengan ustaz. Masa peceng dah. Anak kita tak dengar dah telinga ni. Mata tak nampak. Hari ni orang nak ngaji Quran tuan-tuan dah. Ni, ustaz tak nampak dah mata, baru nak ngaji Quran. Baguslah hok ngaji tu ngaji lah. Tapi nak cerita kita ambil untuk agama ni, setelah kita tak nampak mata baru nak cari agama. Ustaz, ajar saya boleh tak? Tapi saya tak nampak dah mata. Tak. Dah masa kita nampak dulu, mata kita nampak dulu, kita duk mengaji apa dia? Mengaji dunia lah. Waktu masa kita nampak hok comel-comel mata dulu, kita habis untuk dunia. Masa mata kita tak nampak, masa telinga kita pekak, barulah nak mengaji dengan ustaz. Ustaz pun sebut Alif Lam Ra Al-Mari. Al-Mari. Ustaz kata Alif Lam Ra, dia Al-Mari. Sebab apa? Ni dah telinga tak dengar dah, payah. Ustaz kata kalau lagu ni tutup awal, balik awal lah. Ngaji 2 ayat sudah. Ustaz pun sakit kepala dah. Ni. Sebab itulah untuk saya ni cakap. Mudah-mudahannya untuk kita cakap dengan anak-anak kita semua sekali lah. Ni kita nak beri kesedaran mana masa sehat ni kita kena guna untuk agama ni. Dak hari ni bila mak nak pergi ke masjid, nantilah lepas peceng. Ramai mana orang peceng mati meninggal dunia? Ada peceng pagi petang meninggal dunia. Ramai mana kita dengar begitu.
Kita tak apalah, lepas pecah nak pergi masjid. Orang panggil tu masa hok lebih dah. Masa yang tak lebih sekarang kita kena guna untuk agama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.